Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dalam Poker X dan hari ini hari orang tu, berapa orang dah batuk Sebab kadang-kadang orang sebut pasal kita, nanti kita sedap. Tu percaya ke Rozalina? Ramai yang cakap macam tu, tapi saya tak percayalah. Okey, tak percaya tak apa. Cuma kadang-kadang pun tercakap juga. Siapa ni sebut nama Kan? Feeling Okey. Kita jumpa lagi dalam Poker X dan bersama saya seperti mana yang tercakap ni kan, bulan November, bulan special. Semalam saya baru sambut birthday. Oh, happy birthday. Yang ke? 72, 51. 51. Macam itu. Dan saya doakan semua sihat, ya. Nampak tak orang yang birthday. Tak tahu, jarang tahu birthday yang doakan orang lain. Tapi tak apalah. On behalf of everybody yang nonton, Kak Ros pun doakan untuk Suzairi semoga sentiasa sihat, sentiasa ceria, diluaskan rezeki. Amin. Dan boom lah ni. Alhamdulillah, insyaAllah. Dan kepada mereka, I finish malam, Cik Ais Siapa? Saya finish malam. Oh, So, hari ni kalau siapa-siapa sambut birthday hari ni, selamat hari jadi pada semua. Happy birthday. Happy birthday. Dan selamat juga happy birthday kepada ibu-ibu yang melahirkan awak. Ya. Kan? Yalah, mestilah important kan. Ibu yang... Selalu kita birthday kita diri sendiri je. Tapi kena ingat siapa yang melahirkan awak. Takkan keluar sendiri. Doktor tolong. Okey, seperti biasa, Poker X kita ada ini macam mana? Kalau kat Indonesia panggil Kak Ros Kak Ros. Panggil Kak Ros Kalau kat Singapura? Mawar. Ros. Tu lain, tu Mawar dangdut. Tu cerita. Rozalina. Okey, boleh Kak lah. Ros Kak Ros lah. Panggil Kak Ros, okey. So, kata orang tu kan, sebenarnya Kak Ros ni, saya dah cakap Kak Ros macam since last year. Ya. Kan, ada cerita tak? Apa kini maksudnya. So kita jumpa Kak berani nyanyi. Sampaikan dia ke second season pun. Correct. Jap bila. So jadi. Barulah dapat masanya hari ni. Alhamdulillah. Although dah setahun lebih lah Kan? Setahun. Yeah. So macam mana? Okey. Sihat? Cerita dengar. Bertahun punya dalam tu memanglah banyak story happy, story sedih, story seram. Kita mulakan cerita seram nak. Okey, boleh. Nak mula daripada mana? Mana-mana saja yang awak nak saya mulakan. Kita mulakan, terima kasih kepada pihak penaja kalau ada. Kan? Terima kasih kepada semualah korang yang semua sudi support kita. Jangan lupa scan dan support di bawah ni. Dan bagi komen tu semua, terima kasih banyak. Sebab orang komen apa tahu. Poker ni kurang menarik, kurang seram. Sebab tak ada gambar-gambar untuk buktikan yang luar jumpa hantu. Kalau dah nampak kita jumpa hantu, dia bukan seram lagi. Rasa-rasa kau nampak macam Pontianak tu semua, dia ada macam ambil gambar. Pontianak, jap. Selfie. Tak boleh. Macam gitulah. Kalau mungkin kat CCTV, kat rumah ke apa kau nampak, baru boleh share. Tapi kalau ada tak ada tak apa. Ini kan pengalaman. Betul atau tidak, itu terpulanglah kepada... Yes, right. Cerita pertama. Cerita seram Sebenarnya pun macam tak seram sangat. Tetapi kerana I ni macam penakut sikit lah dulu. Sekarang dah Alhamdulillah berani. Jadi every little thing, kalau ada benda yang trigger you, dia akan jadi takut. So dululah zaman jahiliah dulu kan Kak Ros ni menyanyi. My full time job is singing. So singing in clubs is one. Majority of the singers ni mesti nyanyi club. Pasal kita passion kan, singing is our passion kan. Nyanyi club mana? Club masyarakat. Then banyak club, banyak sangat all over Singapore ni. Tetapi satu tempat ni yang buat iri, especially practice time. Kalau practice tu, tempat tu terang benderang, tak ada orang. Yang tukang buka kunci tu nanti dia keluarlah pergi makan ke apa. So kita musician nak practice ni, we just terus masuk ke band room ke the stage. So I pernah encounter like macam I ada perasan
macam there's something is watching me. And then I macam nampak kelibat. And macam tengok lagi, tak ada orang. Siang hari Siang hari. Habis tengah nak dengar lagu ke, macam terperasan lagi macam ada kelibat. Belum ada pun musician sampai. So itulah yang naturally takut. And then when people start cerita, tempat ni memang keras. Ada itu, ada ini. And I tak pernah nampak betul-betul, tak pernah nampak. Satu pun tak pernah so far? So far tak pernah. Alhamdulillah tak pernah. Hantu takut kot nak tengok I. Sama. Kan? Alhamdulillah. Then kalau pergi toilet, especially pergi toilet, dia macam nak cepat-cepat pergi, nak cepat-cepat keluar. Macam macam something negatif kat situ. Satu hari memang I kerja tempat ni quite some time lah, macam in and out. I have a very good rapport with the boss. So tempat yang satu ni, the same place, cuma dia ada atas, dia ada bawah. So yang bahagian atas ni, diorang dah ambil gambar. Tak macam mana one day tu, my DJ cakap, Rosh, kau penakut tak? Cakap, boleh tahan lah. Kenapa? Kau nak tengok tak aku ambil gambar semalam? Sekali ada ni. Dia tunjukkan dia punya handphone tu, gambar backdrop tu is a glass of, tahulah diorang punya promotions ke apa-apa. Air tu semua. Ya. Promotions. Tapi in the mirror tu, dia ada shades of, ada bentuk kakak. Bentuk rambut je lah. panjang. Nampak dia punya shades of rambut panjang. Nampak dia punya ugly face tu. Nampak ugly face dia macam. Dia bartender. Mungkin. Ya, dia nak kena belajar how to mix the drinks and all those. Kat kampung-kampung dulu orang cakap apa pelaris something ada anti gitu-gitu kan. Yes, mungkin. Kak Elio ke apa gitu semua. Lepas tu ni mungkin bartender pelaris. Jadi orang beli minum. Betul. Mungkin I pun kita masa tu tak tahulah kan. Mungkin benda tu ada dekat situ atau mungkin benda tu memang bosnya simpan ke, kita tak tahu. Untuk pelaris like you said. Macam tadi kita cakap kalau orang sebut nama kita batuk-batuk kan. Bila kita cakap pelaris ni adakah ada benda yang tu kat sini? Pasal ada yang kita terbatuk. Kita tak nampak tapi dia terbatuk. Mungkin ada. Kita istighfar je lah. Astaghfirullah. Okay. Continue back to that story kan. After dah nampak tu, I jadi takut. And then balik, disturb lah. Disturb macam, disturbnya, kelakarnya macam I diganggu. Kat bilik tidur, I diganggu. Macam mana dia ganggu? I can see my red walls. Kat bilik atas ni red walls. My husband tidur kat sebelah. But mungkin I terlentang tidurnya. That's why I nampak the red wall on my side. Tapi I tak boleh bergerak. Something is holding me. And I feel the thing is around me. I ada tanya orang. Dan orang cakap ada jin apa jin yang... Apa? No, tu lembaga hitam another story. Alah, awak cerita. Jin yang mengempap. Jin yang mengempap. Menghempap dan jin yang... Jin tonic. Jin yang mengempap. Ya, correct. Then I nak pekik minta tolong ni, suara tak keluar. Tetapi when I sebut the kalimah la ilaha illallah dalam hati ni, benda tu terlepas. And it happens many times. I bilang dengan my boss, boss, I think kan ini benda ikut gua balik tau. Boss cakap, oh ya kah? Okay. Nanti I call ini group of people daripada Melaka. The Chinese believe there's this very powerful bomo lah agaknya daripada Melaka ni. Kononnya nak sema tempat tu lah. Shaman dia panggil. Apa? Shaman. Apa tu? Macam
witch doctor panggil macam Yes. tukang ubat lah. Correct. So, my boss apa, Rosalina, you come over now. The people are here. Kalang kabutlah pergi. Sekali memang I nampak this group of Chinese, ada perempuan dan lelaki, they set up macam barang-barang Cina, incense tu semua. Tapi yang kelakarnya, perempuan ni, dia cakap, awak kenapa? Okey, tak apa. Kita baru nak cerita, cakap, okay, tak apa. Tunggu ya, nanti ready saya tanya. Dia pandai cakap Melayu, Melaka. Sekali, tak macam mana dia ready, dia change lah. Dia bukan jadi that lady tau. Dia cakap, songkok aku mana, songkok. Dia minta orang tu pakaikan dia songkok. Bukan yang ini, yang itu. Dia kelakar kan, kata, kelakar dia minta songkok pula. I tak pernah nampak this kind. Apa yang diorang cakap yang, there's this, orang tengah tu apa ya? Medium. Something like that lah. Jadi dia kononnya ada datuk yang dengan dia lah. Dan dia Islam. Jadi dia dah pakai tu, dia cakap Assalamualaikum. Dia cakap dengan I lah, alamak, macam mana nak jawab So I tahu I tak boleh jawab kan, pasal I tahu dia try. I cuma cakap Waalaikumsalam je lah. Saya dah kan. Nanti kalau I tak jawab, takut tu benda sepak I ke pasal tak jawab kan. So I jawab je. And then, kan macam bodoh jugalah kan. Pasal dah intuit, okay tak apa. Then, tak macam mana, kau kenapa? Dia cakap macam tu dengan suara yang macam like a man growling, old man voice. Lepas tu dia minta rokok kelakar. Rokok aku mana? Minta Dia, then the group of people yang dengan dia ni siapkan bukan satu batang. Banyak. Minta kopi tak? Dia tak minta kopi. I yang suka minum kopi, I minta kopi. Selalu kalau kita di Indonesia ni minta kopi minta kopi, minta rokok kan? Tak tahu. Yang ini dia minta rokok and then semua tu dipasang tu di satu semua. But the people assist her lah. Habis I tell her lah my problem gini. Dia cakap, kau jangan takut. Itu bos kau ada tanam kat sini. Ada 4 kat bawah, ada 2 kat sini. Dia cakap ada 4 pontianak kat bawah, ada 2 pontianak dekat atas. Habis aku kerja kat situ. Dia cakap macam direct gitu. And then Kit pun nampak lah yang make me more scared pasal I dah nampak gambar tu. And when she said like that, macam lebih terperanjat kan. Then dia cakap, kau jangan takut, benda tu tak akan buat apa-apalah. Dia cuma suka dengan kau. Dia cakap tahu dia suka dengan I. Pontianak. Selalu gitu Pontianak perempuan kan? Dia suka kan semua, baik lelaki baik perempuan dia suka. Aku suka budak ni. Oh ya ke? Aku suka gitu. Oh. Macam dia ni baik, dia ni gitu, selalu gitu. I see. Tak ada orang lain dia nak suka Yang jahat-jahat dia tak nak. Dia nak pandai pula pilih. Gangster semua dia tak nak pula Kan? But anyway, so when she said already like that kan, then in my head, okay. Habis dia tanya I apa tau? Ni kelakar sangat dengan rokok dia kata. Kau sembahyang tak? I said, kadang. Tapi dalam tak sembahyang. Apa pasal kau tak sembahyang kan Tuhan marah? Dia marah I gitu tau. Cakap, alamak, aku minta tolong ke nak marah ni. Lepas tu cakap lagi, sembahyang, jangan tak sembahyang. Kerja. Sembahyang mesti sembahyang. Macam marah I. Okay. I nak panggil dia datuk ke nenek pun I tak tahu. Lepas tu, dia cakap, kau ngaji tak? Pandai, tapi dah lama tak ngaji. Kena marah lagi. Pandai pula dia tanya gitu Ya, itulah kelakar kan? Lepas tu dia dah nak habis.
Dah, apa lagi? Engkau jangan takut. Oh, dia ada mention. Dia cakap, nanti ada satu benda hitam, ada satu orang hitam ke benda hitam yang akan dekat dengan I. And then, itu penawar untuk I tolong orang berobat. Cakap, dah pula aku yang jadi. Oh ya, okey. Oh ya, terima kasih. Itu je lah. Tapi memang ada. Tak ada. Tidak dah jadi tukang ubat kan. Zainal mana? Penyanyi bukan tukang ubat. Tukang ubat. But during that period yang dekat rumah kena disturb, memang very scary. Dekat the place itself, kat toilet, during the practices, memang I feel takut lah. Itu saja salah satu cerita yang terjadi kat situ lah. Itu salah banyak satu. lagi? Itu Kat situ? salah satu cerita dekat situ. Itu je lah. My experience lah. The rest, memang diorang mention tempat tu keras. Memang diorang mention ada benda jatuh lah, dengar bunyi inilah, dengar bunyi itu. Tetapi yang my experience is I takut pasal I rasa like something is watching me. Mengganggu. Yeah, and then negative punya ini, and then I dia nampak kelibat tapi I tak sure apa tu. Macam nampak, I thought ada orang jalan, ke tengok tak ada. So bila nak pergi kerja tu macam rasa berat-berat, malas tu semua, ada rasa macam orang cakap-cakap tak macam, kau ni macam lain sikit lah. Macam gitu ke? Ada orang macam tegur? Ada. Ada juga? Ada. Ni abang-abang ni dia memang very close to the boss. So dia cakap dengan I, Rosh, you got to be extra careful. You got to be beware of this girl. Dia mention nama tu. Hati-hati dengan perempuan tu semua. Perempuan tu penyanyi juga? Alamak. Dah tahu dah gini. Je kan lah. Okay. Lepas tu? Macam kena orang ni cakap dia pakai benda lagi ni gini. Asyik dia pakai benda apa? Kita tak faham. Tapi I tak nafikan dulu, I pernah diberi tangkal. Tangkal. Yang okay. This was another band lah. I cuma penyanyi je. So, diorang nak securekan the job. So, diorang cakap, Rose, kita punya band kena buat orang tau. Diorang taruh apa benda lah, taruh apa? Garam. Pasir, kubur. Something like that lah. That's why kita punya contract semua short period of time. Tapi kalau pada I, it depends lah. Kalau tempat tu dia nak tukar angin, nak tukar untuk this concept. It's up to the boss lah nak panggil siapa. You get 3 months, 6 months contract. Memang night scene is like that. Unless contract you for 1 year. Contract you, then it's different. Oh ya ke, nanti kau ikut aku kita nak pergi tempat ni tau. Nanti makcik ni ke pakcik ni ke nak tolong kita gini-gini. I tak pergi. I cakap, kalau aku tak pergi boleh tak? Aku tak boleh pergi gini-gini. Habis dia cakap, okey tak apa. Bila naik sampai, dia cakap, Rose ni kau punya. Dia kasih I tu lah. Dan saya, what am I supposed to do with this? Dia cakap, kau pakai je lah. Cakap aku pakai. Okey lah. I pun okey je. Tapi I tak. Ingatkan aje lah. But satunya kalau I tak feel good about it or I tak percaya, dia defeat the purpose. So I tak pakai lah. So bila pegang benda tu ada macam gangguan apa-apa? Ke macam tak apa-apa? Tak ada apa-apa pun. I buang lah. Mulanya taruh kat rumah. I tak buang. Pasal dalam tu ada ayat-ayat. Kita pun takut nak buang sembarang-sembarang. Macam mana? Takkan nak masukkan. Memang ada ayat lah. Dah tahu memang ada ayat. Ke memang ada jahit It's semua? like that lah. Jahit. Kalau kuning. Dalam tu wafat. Apa tu? Sebab tu wafat, tengok poker ekstra. Wafat. Apa tu wafat? Dia macam diagram, ayat-ayat Al-Quran. Tapi nanti dia tuangan terbalikkan. Benda-benda taruh benda-benda, nombor-nombor. Syirik lah. Jauh naik daftar. Ya. Ada gitu. Correct. Kalau macam taruhlah kalau you pergi masa siapa, kalau dia gantung ayat-ayat kan. Tiba-tiba nanti you nampak gambar harimau. Tu gambar harimau. Macam gitu. Okay. Wafat.
That is Dah terpesong, dah terlari daripada kita. actually kalau kita pakai tangkal pun kita dah terpesong. I mean, Yalah, tak kita boleh. believe that this kind of thing boleh make our contract prolong, atau orang suka dengan kita tu dah dah lari lah kan. Ya. Best Ja, kalau walaupun kita tak tahu dalam wafak ke apa tadi, Wafak. kita tak tahu. I really don't know what. Ada orang kena tipu. Pergi gitu-gitu, orang tukang ubat kasih gini-gini, okey ni untuk protection, bla 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 bla. Lepas tu kita kan buat ni, kita macam CSI kan. Staff ahli tu, kita buka-buka. Dalam aku tahu, sticky note. Nampak tak orang kena tipu? So, Jangan cakap pasal orang kena tipu ni, I lagilah kena tipu, ya Allah, ya lurus Tuhan. bendul Mungkin Baik percaya dengan orang, cepat percaya dengan orang, and then mungkin pun tak nak fikir negatif, baik sangat. Pasal I rasa orang kalau baik dengan I, kenapa aku nak fikir, oh dia seorang gini-gini. Tetapi now I dah belajar, kalau orang tu yang kita baru kenal, dia extra baik, oh harus hati-hati. And then kalau people cakap pasal things yang betul-betul punya very good, you got to think again. Ada tak cerita yang macam seram-seram bila you kerja kat sana? Time buat show tu. Kita cerita seram balik ni, masuk seram balik every year mesti ada something happen. Kat studio? Dekat studio, dekat hotel. Okey. Kita mula kat studio dulu. Kat studio dulu the studio besar. And ramai yang dah bilang dengan I, ada 2 budak lari-lari. 2 budak kecil lari-lari. Kalau nampak, jangan tegur. Tapi kalau kita cakap, anak siapa tu? Kita mana tahu kan tu siapa. Tapi Alhamdulillah, tak pernah nampak. Okay. Ada yang nampak. And then, okay. I do not know how true, tapi di sana tu, dia punya saingan tu hebat. Sana terlalu banyak good artist. Penyanyi-penyanyi yang bagus-bagus, pemain sinetron yang bagus, host yang bagus, you know. So, diorang persaingan tu hebat sangat, and diorang nak kekalkan tempat diorang, atau ada yang nak take over, and maybe I tak tu, and that's where this kind of things happen, you know. Kalau kita fikirlah dengan, tetapi pun mungkin like say the competition itself between the contestants, it's like from Thailand, from Malaysia, from Singapore, Brunei, Indonesia, Timor Leste. Individu tu kita tidak tahu apa yang diorang ada atau diorang bawa dari negara masing-masing. Kita tak boleh cakap aja, okay, Indonesia ni yang ni. Kita tak tahu juga kan. Correct. And then orang yang datang tengok pun kita tak tahu. These people pun mungkin ada those kind of things. So, ini yang I boleh macam boleh fikir dengan akal lah. Kalau benda ni, memang kita tahu benda ni exist, just kita tak nampak. So mungkin dah bercampur gaul semua benda-benda yang negatif ni, itu yang kadang-kadang peserta boleh kerasukan, audience boleh pun terkena. Time show pun ada audience. Ya. Habis show tu apa? Berapa jam shooting dia? Recording dia? 6 jam. Habis kalau macam terkena terjadi macam itu, macam contestant, peserta kena rasuk. Lepas tu penonton pun tiba-tiba hysterical. Kalau penonton, diorang bawa keluar. Then someone will help them to ease them. Yeah. Kalau contestants, kita dah tak boleh elak because it's a live program. Contestant yang jatuh, satu contestant jatuh, orang kalang kabut, angkut pergi belakang, dah tinggal lagi 3 contestant, one of them Singaporean. Lagi satu jatuh. Macam one after another. Dah tinggal 2 contestants,
Singapura dengan Malaysia. Yang Malaysia ni kita dah boleh nampak tau, dia dah macam gedebus juga. Alhamdulillah Singaporean stand still. Tapi kesiannya dia stand still, dia kena keluar. Oh, ya. Yeah. Pasal markah terendah lah. Itu memang elimination punya rounds. Ya, during that time pula juri dari masing-masing negara tengah kasih marks untuk all the contestants yang for that day lah, for that particular day. Turutlah 4 orang. So that day was 4 orang lah. Satu-satu jatuh. Cuma tinggal Singaporean. Kalau kita masuk dengan akal yang sihat, besides that thing, it also pun mungkin dah terlalu penat. This is every day. The contestant nak practice menari, and then they have to start early in the morning, rehearse dengan the dancers, rehearse dengan the band, tak cukup tidur, and the show 6 hours, the results is at the end of that timing. Penat mungkin. Tiap hari. Tiap hari. Tapi different contestants. So terkena tu contestants mungkin memang penat lah. But yeah, correct. Ada yang cakap, kalau I fikir gitulah, tetapi ada yang cakap, ini memang ada itu gini. Tapi tak tahu lah, Allah Alam. Tapi yang I nampak, there's one year, this lady ni, dia dah perform, tetapi dia kerasukan kat belakang kan. Dia dah terpekik ke apa, and then dia dapat dikeluarkan balik. Dia dah macam dah relax, tapi dia macam berdiri macam jawab, tapi kita boleh nampak she is not diri dia lah. Macam kosong lah. So ada one of the judges yang daripada Indonesia ni, kononnya dia kena pergi depan, nak kena berbual dengan this fella lah. Dia baru nak berbual, dia rasa the negative and satu macam punya feeling kat situ. Dia okay bye. Dia pusing balik, dia terus duduk kat tempat sebelah I ni. Dia buka handphone, dia cari ayat kursi, dia buka kat situ. Dia takut. I said, kenapa? Gak kuat kak. Tak bisa kak, aku takut kak. Ada yang gini. I said, ada apa? Rasanya tu. Tak tahu apa rasa apa tu? Rasa seramnya ke, rasa... Dia belum berdiri gitu lah. Right. Macam ada angin gitu Mungkin. Aircon agaknya. Yes, aircon dia memang very strong kat situ pun. Tapi orang cakap tu betul lah ni. Betul. Sinderon. Gerun. Rasa gerun. That fella lah. I cuma nampak she's not normal. Habis tu semua, dah habis kan? Nak kasih baju balik yang sponsor baju ni. I nak kena pergi the backdrop lah. Backstage. The wardrobe-nya area. So masa I nak jalan tu, tempat tu gelap, baru masuklah tempat tu. Dah terdengar mengilai. Mengilai tau. Cepat-cepatlah masuk room tu. Rupanya that contestant tu yang tengah mengilai, tengah ketawa. I saw ada more than 10 people handling her. But semua macam tak kuat nak handle dia seorang. And the energy kat dalam situ, you boleh rasakan the heat lah. Yeah. Yeah. And ramai yang macam nak tolong, yang nak tolong tu tersampuk. Yang nak tolong lagi tersampuk. So, nampak itu, kalau kasih baju jalanan dari I nak tengok. Oh, nak tengok. Tapi diorang tak kasih. Diorang cakap, sebelum Kak Ros terkena, baik Kak Ros ini. Udah Kak Ros, jangan. Kak Ros tak kuat. I kuat. I tahu I nak tengok. Tapi this kind of things happen kat situ yang buat I lebih berani, I think.
Kalau tidak, memang I penakut. Manalah kita nampak every time ada yang tersampuk. Bukan satu orang, a few people. Takkanlah diorang ada duduk berbual meeting, lepas aku tersampuk engkau Tak kan? Tak ada kan. So this kind of thing macam tak normal. Ya Allah. Tengoklah tu, panjat sekejap. Apa? Kan diorang berdiri kan. Oh, baju. Baju. Tak ada baju lah tadi. Yelah. Tak perasan, baru perasan. Apa tadi orang dah sampai, memang nampak baju tergantung. Betul-betul kat depan pintu. Okay. Yeah, then So, bila jadi juri time tu, nak terkena apa-apa tak? I commentator. Oh, commentator, okay. My jury. There's another year pula. That's why I say every year tu mesti ada. Betul-betul camera was shooting me at that time. I punya muka reaction terperanjat tu nampak sangat. Pasal I terdengar ini bunyi, dia bukan cakap mengilai, tapi macam mengilai lah, macam orang macam ketawa gitu. Kuat gitu. Kuat gitu. Out of sudden. Ke bila pakai headpiece tu? Okay, that video tu menunjukkan tengah shoot Singapore contestant and tengah shoot my face. So my face tu macam terperanjat gitu, tapi tengah macam panik gitu kan. Yang the contestant pula pun tengah cari bunyi apa tu. And it's not only us, everyone. Kuat lah kat sedengar. Tapi tak tu, sampai sekarang tak tahu apa benda tu. Yang ada cakap mungkin mikrofon, the sound apa gini-gini, tetapi dia check nothing, semua normal. Berapa lama jadi komentator? 5 tahun berturut-turut, tetapi ada 1 tahun tu I beside that program there's another program, tapi the Indonesian punya contestants, tak ada foreigners lah, but I'm the only foreign commentator yang diorang jemput. And that program is like 6 months. And Alhamdulillah, after 1 month they just nak try aja panggil I, pasal mungkin the rating was not good ke apa. And ya Alhamdulillah lah, when I came, the producer was telling me, Kak, hari ini ratingnya tinggi banget. Lebih dari orang Singapura yang di Indonesia ini yang mau nonton kakak. Kalau maksudnya population Singapura ni kecil, Indonesia tu lagi besar. So mungkin at that time the average yang they had for like 1 month tu mungkin like 11%. Sebab the day that they featured me, dia 19%. So to them is banyak difference. And itu yang rezeki dia cakap, rezeki kan. Tapi sebelum tu, ya Allah Suzairi, macam-macam rakan-rakan artis, bukan di sana tapi yang di sini, yang tuduh I macam-macam, yang post macam-macam dekat social media diorang, walaupun tidak ada nama I, tetapi ada keywords yang menunjukkan that's me, yang correct, precisely. Konon komen-komen banyak lah, I tak tahu. Ni kita tengah itu yang the Asia thing lah. Kali ada friend forward me, I nak komen, I nangis lah. Nangis bukan pasal nak komen, nangis pasal baca ni, cakap, ya Allah kenapa, why? I disturb siapa ni, ya Allah. Macam-macam lah. Tetapi Alhamdulillah, the producers was like telling me, Kakak enggak usah baca, saya juga tahu ni tidak ada kena-mengena sama kakak. Kakak don't worry, kita yang akan jaga kakak. Kakak just do your part aja. Enggak usah fikirlah. Ya, untuk mendapat kerusi kakak ni ramai yang mau.
if they said like that to me, kan, people can do anything. Then I say, oh okay. Tapi dengan banyak perkataan-perkataan atau fitnah-fitnah atau membuatkan I malu during that period of time, Allah tu gantikan I dengan rezeki yang lebih banyak. 5 months instead of 2-3 months. Macam dengar juga rezeki tu kan? Kerja pagi. Itulah. Cepatnya. Oh, okay. Betul? Lebihlah sikit, tak boleh. Lepas tu kan, Tak lebih lagi. tadi macam tak ada cerita apa je tu. So balik tu kan. Balik tu, 1 week later, you tahu tak, ada botak kat kepala I. Okay, like on Saturday tu I pergi orang kahwin. So my previous mate ni, dia pandai anu rambut I lah, catuk. Straighten, I suka straight kan. Nak pergi orang kahwin pun nak straight. Dia yang betulkan. Sekali besoknya dia sana orang kahwin. Habis my rambut kan natural curl. So I cakap, Bi, betulin Bi yang mana yang udah kerinting. Saya dia nak betulkan, dia macam baru ambil, belum pun. Ibu, dia terpekik. Kenapa? Ibu, bulu rumah saya merinding katanya. Kenapa? Ada macam betul-betul bulat, licin. Tak ada rambut, tak ada apa, licin sangat. And then dia cakap semalam tak ada. Tak tahu pun kalau jatuh-jatuh pun tak tahu kat ni. Tak tahu pun kat mana, tak nampak pun. Ada satu. Another week, lagi satu. Dan benda tu membesar. I stress. I dah stress. I terfikir pasal I ditipu. Pasal orang tu tak bayar the 10,000. Dia janji nak bayar 1 month kan. So dia dah 1 month dia tak bayar. Tu mak aunty cakap, dia I told you. Dia penipu gini. I dah berjadi macam takut lah. Dan I telefon dengan orang ni. Dia masih baik dengan I. Kak, jangan takut kak. Saya enggak akan tipu kakak. Takkan kak, kakak orang baik. Gitu je dia cakap dengan aku. So daripada rambut botak, habis susuli botak, pitak-pitak, lepas tu kepala, tengkuk sakit, lagi slowly apa jadi? Okay. Gangguan dalam rumah ke apa? Gangguan dalam rumah, tak boleh tidur. Sakit and then macam worry, macam stress. I'm like dah macam tak terurus lah. Mimpi apa semua. Mimpi tak mimpi, tetapi dengar suara. My mother cakap apa tahu, ini mesti ada yang Lina. I tak nak ada that kind of fikiran. Tapi mak dah cakap sekali first time. Tak macam mana, my husband cakap, dah lah, awak pergi klinik lah kalau awak dah macam ini sakit-sakit. Satu hari tu I bangun, I tak boleh jalan betul, I kena pegang tembok. And then I jalan macam boleh jatuh. Itulah I bilang dengan my husband, that was the first week of puasa. And to me that year was beautiful because during that puasa tu, my husband, Wildan, kita puasa sama-sama and it's COVID. That's why COVID tu ada banyak dia punya hikmah. Correct. Tak macam mana kita ni tak pernah lah. Dulu kecil-kecil tu adalah semain tarawih kan. Ramai-ramai semain tarawih kat rumah. And dia jadi imam. You know, I was like, ya Allah, syukurnya macam rasa sayu sangat macam. Tak tahu, I didn't know how to explain. I feel so good. Tetapi that thing lasted for like 6 days saja because the day yang I pergi hospital itu yang buat it turns 360 degrees, totally change. Dalam satu malam aja Allah nak kun fayakun jadilah dia. So hospital juga gangguan hospital. The surgery was actually unsuccessful lah. My main punya saraf ni during the screwing, so I ni bionic woman. I ada 2 rod, ada 8 screws kat tengkuk. Sekarang? Ada.
So the screw tu dah hit my main nerve. Itu yang menyebabkan nearly 70% of my sensation loss, damage. Yeah, right. And baru 10 months ago, I received a letter from my surgeon that I am TPD, total permanent disability. Which, yeah, it's not easy to go through this dengan one after another. Betul-betul not easy lah. I mean, dah lah duit you hilang, dah lah you sakit macam gini. Now you cannot do anything, and the doctor dah confirm that I'm gonna be like this for life. I have to eat all these medicines. Medicines ni yang buat I bloated, yang I bengkak. You know, this thing is not easy to go through. Tetapi, but I believe ni lah kehidupan yang semua orang berbeza. So this is mine. Dah diberi I rezeki yang banyak. Diberikan I keluarga yang masih lagi dengan I through everything dari dulu sampai sekarang. We are still together, and apalagi sekarang dengan keadaan sekarang yang, you know, I cannot work, cannot not even write. I cannot even feed myself with my right hand. Alhamdulillah, I dah kuat sekarang. I dah tak nangis. Kalau dulu macam ini, it's very, how to say, sedih lah kan. You tak pernah termimpi atau you tak pernah terasa that it will just change like that. So ada tak macam doktor cakap macam, okay, you kena pergi jumpa alternative doctor ke? I had this. Memang dah lama. I had this like 20 years ago. Tetapi I was given injection, so dah tak rasa sakit. But I didn't know that injection tu, that drug tu will last me for only like 12 years. Then the sickness datang balik. Macam I tak boleh stress. Kalau I stress, itu yang buat dia sakit. I tak boleh banyak fikiran. Itu yang buat dia sakit. That's what the doctor cakap. So you don't want to go for surgery. These are the 3 things. Please don't be stressed. Please don't fall. And kalau macam rasa sakit sangat, I've got to come to do the surgery. Which I tak nak, mati duk balik, I tak nak. Dari NUH pergi ke Mount E, I memang tak nak. Pasal, okay, yes, doctors, they are all pakar lah. But they are not God. You know, dia bukan Allah. They can just tell you this, tell you that. Because I remember the 5 years kita kahwin, 6 years, the first 6 years. And orang semua dah beranak-beranak, I tak mengandung-ngandung kan, tak hamil. So, pergi jumpa doktor, ingatkan doktor tu boleh tolong I. But at the end of the day, doktor lagi merosakkan I punya sistem peranakan. Daripada boleh, tak boleh langsung. And I can only do IVF. IVF pun tak boleh juga. After so many months, kita to and fro, dengan wang, dengan masa. At the end of the day, dia cakap, I pernah pregnant. Sebelum tu I ada pregnant sekali. But it was ectopic pregnancy, luar rahim. Yeah. Then nak pergi IVF, tak boleh. Doktor cakap, sorry, if you have the time, if you have the money, no point also. Because you don't have egg. I could terus mengamuk. I said, so, a few months ago when I'm pregnant, whose egg was that? Chicken egg, geram sangat. Keluar daripada klinik tu, I cakap dengan my husband, I don't want to think about this. Memang Allah dah tak nak kasih itu sebagai rezeki kita. You know, tak. I mean, we have to live with it lah. Macam mana kita tak boleh force. Pasal Allah dia cakap tak ada, you know. Tapi dengan kuasa Allah juga, Allah gerakkan hati my husband nak ambil anak angkat. Where at that time I pula yang dah tak nak.
But Alhamdulillah dah 10 tahun anak susuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita balik bercerita seram Oh, Kita dah ke PIE, TPE, SLE tau. Kita balik KPE balik terowong Cerita seram kat terowong kan. Boleh terowong. Okay, cerita seram. Bila balik macam pergi you pergi jumpa doktor. Ada orang cakap balik pada yang mother cakap pergilah jumpa orang berubat. You dah pergi jumpa orang berubat? Itu after the surgery. After the surgery memang tak boleh jalan, tapi I terapi belajar jalan semua kan. There's like a period of time tu 1.5 years, 2 years. In 5 months, you just imagine, my perut jadi besar sangat. And then dia punya sakit after 12, lepas pukul 12, kadang-kadang maghrib, I feel that the pain is there. The squeezing pain, sakit. I dah macam not here, not there. Kalau I dah macam not here, not there, dia macam dah terlalu sakit that I dah tak boleh. I cuma boleh istighfar je lah. Itu orang panggil busong is it? Allahu'alam. I tak tahu. So during that time, berpeluh aku cakap pasal ni. Tapi doktor cakap apa? Bila busong? Doktor cuma cakap, because you're no longer active now, and the medicines, memang I'm on sikit hari morphine, and then Targin, Oxycodone, all these are strong painkillers. Because ni beban ni, dia pasal dah damage kan, jadi dia senang tegang. So especially kalau I sedih atau I marah, this thing dia boleh cripple macam gini, my jari pun boleh cripple macam gini, saking kan dia tegang. Sebab tu doktor cakap jangan stres kan? Before and after sama, I tak boleh stress. Now lagi teruk lah. Habis, so my mother, tu ni stres tak? Itulah ni. Baru cakap pasal ni dia macam but tak apa, insyaAllah. Okay. My mother cakap, the second time, the third time, my mother cakap, mak rasakan ini bukan yang orang sana je tau yang Lina. Mak rasa orang sini pun ada yang cakap dah lama diorang nak Lina, diorang lah. I mean, I have Allah. You know, I cannot stop from whatever they want to do towards me. And kalau kita banyak sangat fikir macam gitu, itu yang buat kita lebih negatif. Am I right? Kan? Tapi ada orang beritahu kita ni baru berbual dengan orang, satu kawan yang cakap ada orang aku tahu mak dia sakit, lepas tu kan, tapi anak dia cakap apa, biarkan sakit, dia pun dah 70 lebih, nanti lambat laun pun mati juga. Kalau orang nak buat-buat dia cakap gitu. Tapi ada orang bercakap kalau dulu Nabi-Nabi pun sakit, doa pada Tuhan tak tunjuk. So maknanya kita berusaha. Kita tak boleh just let go gitu. Sebab memang ada benda yang ni ujian kita. Kita kena cari. What I mean is that point of time you dah macam bukan I give up, tidak. I cuma tak nak rosakkan I punya minda lagi ni. Nak fikir betul orang ada buat aku, so aku you know, I don't want. But I usaha. So bila you jumpa Rukiah lah, a few friends ajak pergi Rukiah lah. Apa terjadi bila sesi Rukiah? The first one I tak pergi. Pasal the fees is very expensive. Dah beribu-ribu. Kat mana? Tak apalah. Anyway. Satu sesi ribu-ribu? Oops. I did it again. Nanti kena nanti gitu tak dikeluarkan lagu. Tak boleh Tak boleh nyanyi copyright. Okay, betul tu? Ribu-ribu. Jadi I macam, tak apalah, it's okay. I mean, like kan kita pun boleh baca sendiri, you know. Tapi of course, it's not the same lah kan. Mungkin baca sendiri mungkin lain sikit lah. And many times ni setan ni akan bilang jangan baca, jangan sembahyang, jangan ni. Betul, I'm not joking. Dia lagi buat you macam lalai. Correct, precisely. Another friend ni recommend, bawalah ustaz ni kat rumah. Dia cuma pegang jari, ibu jari I,
Gini je. Gini je tau. Satu jari, satu toe je kan yang dipegang. Alamak, I rasa macam satu badan I ni macam kena paku. Macam electrocuted satu macam. I terpekik, nangis. Sakit sangat. I don't know what. But you continue tak? Sekali je I buat. Pasal stop? Pasal, oh no, 2 kali. 2 kali kan dia datang. First, mak tak ada. Masa tu the second time yang mak ada. The first time datang, my girlfriend ni yang bawa lah. Dua-dua sama. Aduh, tegang. Aduh. Okay, relax. Okay, now I rasa macam angin keluar, angin masuk, I tak tahu apa tu. But yeah. Anyway, the ruqyah buat I sakit. Tetapi dia tidak obatkan I. Sakit kan? You rasa menyakitkan? During at that time, sakit sangat. And then, itu je lah. Then you stop 2 kali tu. Because of macam, aku go to pain. Pain. And then ada another fella juga, Pak Haji Amran. Dia tolong orang-orang yang keserupan, yang whatever lah, all these mystic things. At the same time, dia pun tolong orang-orang yang ada stroke, yang ada ni. Jadi ada orang yang recommend lah. Pun sama. The 3 jari ni, I nampak dia punya tangan gini aja tau. Ya Allah, ya Tuhan. Sakit gila. Macam nak mati ya, betul lah. Macam nak tendang pun dia pun ada. Sakit sangat. Kalau macam kita jumpa orang apa? Ruqyah. Bukan ruqyah, orang pandai ya. Pintar. Orang pintar. Bukan I tak nak jumpa. Tetapi dah lah, tak apalah lagi, nanti kan yang macam yang lain-lain lagi jadinya. So kalau macam ruqyah, yes, insyaAllah, because I dah dengar Ustaz ada mention it's good to do ruqyah. Semua kita tutup lah Dah lama sangat Lama sangat ni. Tak apalah. Dah lama kan Kak Ros tak masuk TV. Lama tak jumpa Suzairi. Kalau nak Kak Ros bapak tu, nanti kita buat kat luar pula. Habis. Lagi tak boleh kat luar. Jangan lah. danger Danger. So okay lah, thank you so much. Mungkin insyaAllah kita kalau you all nak Kak Ros datang balik ke, ada mungkin cerita sihir ke, ataupun mungkin cerita lepas ni pergi ruqyah ke, mana tahu ceritakan pengalaman ruqyah dia macam mana. Kita di tim poker ni doakan yang terbaik je lah. Semoga dilancarkan segala itu urusan yang I perlu kan? Like you said lah, I've got to ikhlas, I got to redha, I got to lebih bersyukur. Tetapi it's easy to say rather than going through. It's not. Cuma I always ingatkan. Dan hari ni hari apa ya? Hari ini hari Sabtu. Kenapa Sabtu? Date berapa? Date 25 November. Oh. Okay. Tak apalah. Tak apalah ya. Happy belated birthday lah. Nak wish saya happy belated birthday tak kisah. Saya 24. Tak kisah. Kalau lupa tak apa. Maklum nak habis ni kan guys. Okay, terima kasih banyak. Doakan Kak Ros. InsyaAllah nak pergi umrah ni. These few days ni. Okay. Doakan semoga segalanya dilancarkan. Dipermudahkanlah I. It's not easy. Okey, kita akan berbual pasal ini di balik tabir. Kalau tak habis, kita dah balik ke TPE NSLE. So terima kasih banyak kongsi-kongsi cerita. Thank you very much. Kita doakan semoga urusannya semua dipermudahkan. Yes. And also sihat secepat mungkin. Semoga amin. Nak dibuat tu semua senang. Amin. Dan untuk semua, okey, jangan lupa pergilah ke ni IG ke, ada IG kan? Ada. Kasihlah komen-komen yang baik-baik, kasihkan doa-doa. Tapi so far so good lah, komen pun banyak yang baik-baik. Alhamdulillah, thank you very much. Dan dalam TikTok kita ni TikTok YouTube. Bukan, maksudnya perbualan, bukan TikTok, perbualan. Marah pula. Cakap TikTok. TikTok. Cik
Chit-chat lah. Chit-chat kita. Kalau sana cakap TikTok. TikTok. Okay, now I know. Itulah itu peranjat cakap TikTok, YouTube. Itu TikToknya tu. Okay. Chit-chat kita ni tak perlulah nak percaya semuanya, tapi ambillah ada yang pelajaran yang boleh digunakan, ya kan? Thank you very much. Thank you so much. Maaf kalau ada kesalahan. Whatever. Sama. Ya, kalau silap ke. Terima kasih pada semua kerana sudi tonton. Dan satu lagi, seperti biasa, yalah, kita selalu datang kasih barang kan. So, ada something lah. Ada, tak nampak dari tadi barangnya. Ui, besarnya. Taklah kecil je. Habis bagnya jangan besar. Apa bag ni je besar. Ini daripada The Counterclockwise Specialist. Ini jam special. Ini keluar edisi puaka. Wah. Dia anti-clockwise tau, Dia anti-clockwise means jalan. ya. Okey. Sebab tu tahu Kaabah tu energy positif kan. So ada orang bila gantung benda ni kan, nanti dia macam neutralize kan energy, tapi wallah kita jangan percaya sangat benda tu. Dia akan tutup punya urusan lah. Tapi puaka. Tapi nama puaka ni. Tu ingat nama je, branding. Tapi puaka. Tak apa-apa. Bukan. Tak apa. So, kalau misalnya you gantung tiba jam dia terberhenti kat bilik mana-mana lah sini. Mana you taruh kat sini. Kat bilik sini dah ada grandfather clock. Kalau terberhenti ke apa, walaupun bateri baru, you jangan risau. Telefon aja bos dia. Nanti dia explain. Okey, dah. Tak perlu nak takut-takutkan dah. Puaka juga? Dia memang puaka? Jam ni. Jam ni ada special sikit lah. Siapa nama this penaja? The Counterclockwise Specialist. Oh, thank you very much. Never mind. Time to Hijrah. Yeah. Kan? Time to Hijrah tu. Time to Hijrah. Terima kasih sebab dengan Diana. Yeah, Alhamdulillah. Time to Hijrah. Jam ni. Oh, ya ke? Kan? Style Milo kan? Penaja. I tak ada. Ini pakailah gantung. Ada orang pun tahu macam dia colour tone hijau biru tiba-tiba colour merah. Really? Tukar. Sebab dia pergi kawasan shopping center kat mana tu mungkin ada gangguan sikit ke apa. Ni semua katanya ada tanda-tanda. Ada orang pula bila macam badan dia orang ada something kita tak tahu kan, mungkin coincident kan. Bila masuk kedai dia nampak orang ni menggelopah. Menggelapah gitu. Menggelapah. Ada macam sebab dia energy. Thank you. Okay, thank you. Terima kasih sekali. Jumpa lagi. Jaga diri semua, jaga kesihatan. Kalau siapa yang nak pergi umrah seperti Rozalina, kami doakan semoga anda dapat jalani ibadah anda dengan sempurna dan mendapat umrah yang mabrurah. Okay, thank you so much. Take care guys. Bye. Jaga diri. Ingat Assalamualaikum. Tak manusia. Waalaikumsalam. Banyak sedap Tak apalah. Kan pelaris. natural. Pelaris? Yang sedap tu semua pelaris. Okay, bye. Bye.